Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beberapa hari ini, saya lihat orang Melayu bergaduh dengan orang Melayu dahsyat. Mereka mencarut, mereka maki, mereka mengguna perkataan-perkataan yang kotor kerana bergaduh tentang isu agama. The fight is over religion. Orang Melayu dengan orang Melayu ni sudah berpecah dan perpecahan itu teruk sangat disebabkan kepercayaan agama. Golongan ni percaya macam ni, golongan ni percaya macam tu. Dan benda ni telah tercetus, maki-memaki dan mencarut dan sebagainya telah tercetus semenjaknya berlaku peristiwa Tok Guru Abdul Hadi Awang dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Semenjak tercetuslah peristiwa tu, maka orang Melayu sudah keluar, sudah bangun dan bergaduh sama sendiri. Dan kalau kita tengok bahasa mereka guna, dahsyat. Saya duk monitor lah media sosial, terutama sekali TikTok. Dan bila kita tengok cara mereka berhujah atau bergaduh, dah sudah tidak lagi menjadi debate, tapi bertekak, bergaduh, menjerit dan mengguna macam-macam perkataan yang sangat-sangat kotor. Mencarut tak berhenti. Ini kononnya mereka memperjuangkan kepercayaan agama, tapi kalau tengok bahasa mereka guna tu, tak ada pun macam dia orang ni memperjuangkan Islam. Tapi yelah, orang Melayu ni, mereka memanglah emotional dan irrational. Jadi tabiat Melayu macam tu. They are very emotional, they are very irrational. Dan Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri telah kata benda ni. Bahawa Melayu ni are too emotional and too feudal. Oleh kerana itulah Melayu ni ketinggalan. Melayu ni tak boleh catch up macam bangsa lain. Sebab the Malays are held back. Kerana dia orang punya mentality Melayu ni tidak membenarkan Melayu maju. And this is what Mahathir pun kata. Kalau Melayu lah boleh lebih pragmatic macam orang Cina, maka Melayu boleh maju. Tapi Melayu tidak pragmatic. The Malays are too emotional, too feudal. And this is stifling the development and the progress of the Malay. So Mahathir pun mengakulah kelemahan Melayu ni dan kekesalan Mahathir bahawasanya 22 tahun sebagai Perdana Menteri, Mahathir gagal mengubah sikap atau mentaliti orang Melayu. Hari ni kita nampak cara Melayu dengan Melayu bergaduh, isu Islam, tentang isu Hadi, isu Sultan Selangor dan hujah-hujah mereka guna tu semua tidak logik lah. These are illogical arguments which they use to defend their position, untuk mempertahankan kedudukan mereka. Mereka ikut sentimen dan ikut emotion. Tak lagilah ikut any philosophical or logical argument. So this is a problem. Tapi ialah agama ni memang sudah lebih dari 1000 tahun. Agama ni memang merosakkan perpaduan. Bukan saja di kalangan orang Melayu. Kalau tengok misalnya di Eropah dulu, berapa juta orang putih bunuh orang putih. Mak Saleh bunuh orang, Mak Saleh kerana agama. Di India tu, berjuta kak mati tu di India oleh kerana sama-sama orang India, tapi orang India dengan orang India Hindu dengan orang India Islam. So sampai berjuta, sampai pecah India tu. Jadi Bangladesh lah, Pakistan lah pecah oleh kerana ni lah. Oleh kerana India dengan India tak bersetuju tentang kepercayaan agama. So they kill in the millions sampai negara hancur. Kalau tengok di England tu, England pun sama. England tu mati ramai. Orang Protestan lah, orang Katolik lah, sama-sama sampai Ireland pecah dua. Jadi dua negara oleh kerana perpisahan tentang agama. And the same, benda ni pergaduhan tentang kepercayaan agama ataupun pendirian agama di antara satu bangsa
hanya tamat lebih kurang 200 tahun dulu apabila Napoleon Bonaparte mengharamkan pendidikan agama. Sebelum tu semua pendidikan agama, church education, apabila Napoleon Bonaparte mengharamkan pendidikan agama dan menggantikan pendidikan agama dengan pendidikan secular education, barulah selesai masalah sama-sama satu bangsa, bunuh sampai beratus ribu sampai berjuta oleh kerana kepercayaan agama. Di negeri China, Boxer Revolution, ratus ribu kan orang mati oleh kerana ini Kristian yang percaya Kristian dengan Cina yang percaya Kristian dengan Cina yang tak percaya agama Kristian. So the Christian Chinese and the non-Christian Chinese fight. Ratus ribu kan mati, Boxer Revolution. So this religion atau agama has lebih dari 1000 tahun has always been a cause of conflict, a cause of war, and a cause of killing. Jadi mereka berperang, mereka ada krisis, mereka bunuh, dan bunuh bukan sikit tu, sampai berjuta-juta kerana agama. So yalah, Napoleon nampak yang agama ni merosakkan bangsa mereka. So untuk bangsa mereka nak maju, mana agama perlu diketepikan dan dihapuskan dari pendidikan. So Napoleon saw this, that the future is secular. Dan DAP pun nampak, DAP pun mempertahankan sistem secular Malaysia. DAP pun nampak yang orang Melayu ni memang emotional dan sentimental sangat tentang agama, dan sekira politik Malaysia ataupun pentadbiran Malaysia, pentadbiran berdasar pada Islam ini mungkin akan merosakkan perpaduan satu bangsa. Walaupun Malaysia ni berbilang bangsa, China ada, India ada, dan Sabah, Sarawak dan sebagainya, tapi berbilang bangsa ni lebih mudah kita bersatukan. We can unite the various races as rakyat Malaysia atau bangsa Malaysia. Tapi when it comes to religion, susah. Sebab kita boleh ada misalan, konsep satu bangsa ataupun bangsa Malaysia, iaitu orang berbilang kaum, diduduk di bawah satu bangsa. But when it comes to agama, tak boleh. Agama susah. Because pluralism tak boleh diterima oleh orang Islam. So, dia punya matlamat untuk bersatu di bawah satu bangsa ataupun bangsa Malaysia tak boleh tercapai selagi Islam ni menjadi satu faktor di dalam menentukan whether kita bersatu atau kita tidak bersatu. So, in a way, 1000 tahun lebih lah sejarah. Mulai dari the Crusades. The Crusades started dalam 1000 tahun dulu. Mulai dari Crusades, ia telah membuktikan yang agama merosakkan perpaduan. Dan hari ini orang Melayu berpecah, orang Melayu bergaduh, orang Melayu sedang menjerit, sedang memaki dan mencarut di dalam social media dan di dalam TikTok oleh kerana kepercayaan agama atau pendirian agama. So this is going to be a big problem. So ialah UMNO nak agama diharamkan dari politik. Maknanya pisahkan agama dan politik. Dan kalau boleh mereka bukan saja nak nama PAS tu diharamkan, sebab PAS tu ialah menggunakan Islam dalam nama parti, tapi mereka kalau boleh nak PAS tu sendiri diharamkan. Maknanya parti Islam, bukan saja nama parti PAS, tapi parti Islam diharamkan. So actually kalau ikut DAP punya ni, bukan saja di dalam politik, tapi di dalam pentadbiran, in the administration and also in the education system. Buat macam Amerika, agama tidak dibenar diajar di sekolah. Tak boleh. Itu menjadi satu jenayah. So, kita kena ikut macam kata Amerika. Kita jangan adakan pendidikan, especially di sekolah kerajaan lah, kan? Sebab sekolah kerajaan ni duit rakyat.
Dan rakyat bukan 100% orang Melayu. Kita ada rakyat Cina, rakyat India, mana rakyat bukan Islam ramai dan mereka pun bayar cukai. Tapi kita guna cukai yang dibayar oleh orang bukan Islam untuk mengadakan pendidikan Islam. So, memanglah dia orang ni not happy lah. You use my tax money to set up Islamic education. So, bagi mereka, itu salah guna duit rakyat. Which is, in a way, dari segi tu betul lah. So, I think untuk mengelak dari Melayu berpecah sampai macam ni sekarang ni, it's crazy lah. Really gone crazy. Kalau you masuk internet, you boleh nampak. Untuk mengelak dari Melayu berpecah, untuk mengelak dari bukan saja Melayu, tapi berbilang-bilang bangsa berpecah, we have to do something about, kita kena maknanya ketepikan agama lah, ketepikan Islam. Awak nak belajar Islam, awak belajar di rumah lah. Tapi kita jangan adakan sekolah yang berteraskan Islam, because these are public school using public money. Public school, public money, tak boleh lah. Kalau kita ada, pendidikan Islam, what about yang bukan Islam? And, the other thing yang penting ni, maknanya orang Islam ni bila emotional sangat, mereka rasa, Malaysia ni negara Islam. Jadi maknanya Islam kena diberi keutamaan. Malaysia bukan negara Islam. Malaysia negara sekular. So untuk kata Islam diberi keutamaan, agama lain-lain, kita ketepikan pun tak betul juga. We are a democracy. And we are a secular country. And yang kita ni emotional sangat tentang Islam, dan kita berpecah kerana Islam. Agama ni sepatut benda baik tau. Agama ni sepatut benda yang mengajar kita menjadi orang baik. Tapi nampaknya sekarang ni agama ni mengajar kita jadi jahat. Jadi kita we become bad because of agama. And this is the problem. Jadi ramailah orang yang telah mengkaji the influence, pengaruh agama di dalam masyarakat 1000 tahun, the last 1000 years, telah kata actually there is more bad than good in agama. And hari ni bila kita tengok kelakuan orang Melayu hari ni, cara mereka mencarut, bergaduh, maki sama sendiri, dan Melayu ni hari ni berpecah teruk. Nampaknya betul lah ada teori that agama ni lebih banyak bawa kerosakan dari bawa kebaikan. And bila agama di tangan orang Melayu, even worse. Sebab to start off with, Melayu ni is a very emotional and irrational race. That is also another big problem. Assalamualaikum, salam sejahtera.